Hai adik-adik, adik-adik setuju tak? Kita semua pernah merasai stres. Ya, tidak tahu? Mungkin ada di antara adik-adik tidak pasti apa makna stres. Stres adalah perkara normal. Stres ialah tekanan ke atas emosi dan tubuh badan kita semasa kita menghadapi sesuatu yang kita rasakan susah atau mencabar. Ada stres yang baik, ada stres yang tidak baik. Stres yang baik, adakah? Stres yang baik ialah stres yang berguna, yang mendorong kita membuat sesuatu yang perlu. Contohnya, jika adik-adik diberi kerja rumah, stres yang baik akan membuat adik-adik bertindak untuk menyiapkan kerja rumah tersebut. Tetapi, jika adik-adik mengalami stres yang tidak baik atau terlalu banyak ataupun berpanjangan, ia akan menjejaskan kesehatan mental adik-adik. Sekarang, mari kita kenal pasti apakah punca stres yang tidak baik. Masalah keluarga. Keluarga yang bermasalah akan menimbulkan stres yang tidak baik kerana remaja yang terkesan tidak mempunyai daya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekolah juga boleh menjadi punca stres. Contohnya, jika kerja sekolah terlalu banyak atau adik-adik rasa tertekan untuk memahami pelajaran yang adik-adik rasa susah. Buli. Remaja yang kerap dibuli sudah tentu akan mengalami stres yang tidak baik akibat sentiasa berasa tersinggung atau disakiti. Masalah dalam percintaan. Ketika remajalah adik-adik mula ada rasa cinta kepada orang lain. Stres yang tidak baik dalam percintaan biasanya akibat putus cinta, cinta ditolak, pergaduhan, atau hubungan seks remaja yang boleh mengakibatkan mengandung. Kesunyian. Kesunyian boleh disebabkan oleh penceraian ibu bapa atau kematian orang tersayang. Ramai juga remaja yang rasa kesunyian akibat disisih rakan-rakan. Pindah ke tempat baru. Remaja yang berpindah ke tempat baru akan berasa stres kerana susah menyesuaikan diri dan terpaksa mencari teman baru. Media sosial. Apabila adik-adik melihat akaun Facebook atau Instagram orang lain, adik-adik boleh berasa stres membandingkan diri adik-adik dengan orang lain. Adik-adik juga boleh merasa stres selepas leka bermain di media sosial sehingga mengabaikan tugasan adik-adik. Perubahan hormon ketika meningkat remaja juga boleh mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan stres. Seseorang yang menghidap masalah kesehatan akan mudah berasa stres juga. Ingat tak tadi, saya katakan bahawa stres yang banyak atau berpanjangan boleh menjejaskan kesihatan mental.
Mari kita lihat apa akan berlaku jika stres berpanjangan dan menjejaskan kesehatan mental. Hubungan kita dengan orang lain akan terjejas. Kerana jika kesehatan mental adik-adik terjejas, adik-adik akan kerap berasa marah atau sedih lalu tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain secara aman. Prestasi pelajaran juga boleh menurun. Contohnya, jika adik biasa mendapat B dalam subjek kegemaran adik, mungkin adik mendapat D kali ini akibat kerap merasa stres dalam kehidupan adik dan susah menumpukan perhatian terhadap pelajaran adik-adik. Stres yang berpanjangan juga boleh menyebabkan keletihan sepanjang masa. Kemurungan juga boleh terjadi. Tahukah adik-adik yang stres berpanjangan juga boleh mengakibatkan sakit-sakit badan, termasuk sakit perut? Terdapat pelajar yang mengalami stres berpanjangan mengalami masalah disiplin di sekolah. Pelajar yang mengalami stres berpanjangan juga cenderung untuk susah fokus dalam kelas, lalu menyebabkan mereka mudah cuai atau kuat termenung. Stres yang berpanjangan menyebabkan sesetengah remaja ingin mencuba sesuatu yang mampu menghilangkan stres dengan sekelip mata seperti arak, rokok atau lebih teruk dadah. Kesemua ini dapat menyebabkan ketagihan yang akhirnya akan membinasakan kehidupan. Ada pula yang ketagihan bermain permainan di dalam komputer atau telefon bimbit, kerana pada mulanya permainan-permainan ini membantu melupakan masalah. Oleh itu adik-adik, kita harus atasi stres kita supaya kesehatan mental kita terpelihara. Namun, bagaimanakah caranya? Pertama kali, adik-adik boleh cuba memberitahu masalah kepada seseorang yang dipercayai. Contohnya kawan baik, ibu bapa, guru kegemaran adik, atau guru kaunselor sekolah adik. Adik-adik tidak harus memendam stres di dalam diri adik-adik. Percayalah, adik-adik akan berasa lega setelah meluahkan masalah kepada seseorang. Namun, janganlah luahkan kepada rakan-rakan yang kuat bergosip. Khawatir nanti masalah adik akan bertambah pula. Adik-adik perlu berkawan dengan orang yang tidak membawa adik melakukan perkara yang memudaratkan. Jika adik-adik sendiri yang membawa rakan-rakan melakukan perkara yang merosakkan, ini tandanya adik-adik sendiri sudah ada mengalami sesuatu masalah. Bagi adik-adik lelaki, tidak apa kalau menangis jika berasa sedih. Menangis ialah lumrah semua manusia, tidak kira jantina dan usia. Menangis sekali-sekala adalah perkara biasa. Sebenarnya tidak adil jika perempuan sahaja dibenarkan menangis, kerana kedua-dua lelaki dan perempuan dilahirkan dapat menghasilkan air mata. Jadi, kita semua berhentilah mengusik dan melarang lelaki yang menangis. Adik-adik boleh merekod mood adik-adik setiap hari di buku diari adik-adik. Dari situ adik-adik dapat mengesan jika adik-adik mengalami mood yang tidak baik dengan berpanjangan. Kesedihan yang melebihi 2 minggu merupakan tanda penyakit kemurungan. Jika mood adik-adik tidak baik lebih dari 2 minggu, adik-adik boleh memberitahu ibu bapa atau guru-guru untuk membantu adik-adik mendapatkan bantuan kesehatan mental. Kenal pasti kelemahan dan kekuatan adik-adik. Sekarang, adik-adik boleh fikirkan, apakah subjek yang adik-adik lemah
dan subjek yang adik-adik paling okey. Adik-adik boleh fokus dengan subjek yang adik-adik paling okey dahulu. Adik-adik juga boleh fokus dengan kebolehan dan bakat adik-adik dalam perkara yang selain pelajaran. Jangan pula memberitahu tentang masalah adik-adik di Facebook atau Instagram. Walaupun niat adik hanya untuk meluahkan supaya orang lain memahami adik, terdapat ramai juga orang di media sosial yang tidak berhati murni atau tidak boleh dipercayai. Mereka ini mungkin akan memberi komen yang membinasakan atau menyebarkan keburukan adik-adik. Adik-adik juga perlu mengambil strategi daya tindak yang sehat ketika mengatasi stres. Contohnya, adik-adik membuat refleksi diri, bercakap dengan rakan yang dipercayai, pergi bersukan, menyertai aktiviti seni mempertahankan diri, atau melakukan apa-apa sahaja yang adik suka, tetapi tidak keterlaluan atau memudaratkan. Hai adik-adik, saya ialah Dr. Bun. Saya bekerja sebagai kaunselor di klinik pakar psikiatri. Saya merupakan pengamal kesihatan mental. Saya ingin menerangkan kepada adik-adik tentang penyakit mental hari ini. Ya, penyakit mental boleh terjadi kepada seseorang remaja. Jika seseorang itu mengalami penyakit mental, tidak bermakna seseorang itu gila. Ya. Penyakit mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Jadi antara penyakit-penyakit mental yang boleh dihidapi para remaja ialah kemurungan, kegelisahan, gangguan bipolar, skizofrenia, ADHD dan sebagainya. Ya, remaja-remaja yang mengalami penyakit mental perlu dirawat dengan segera, ya, supaya penyakitnya senang dirawat. Jika dibiarkan atau lambat menerima rawatan, penyakitnya akan menjadi lebih susah untuk dirawat. Ya. Jadi adik-adik boleh memberitahu ibu bapa ataupun guru-guru jika adik-adik mengalami emosi yang tidak stabil dan berasa terlampau stres. Ya, supaya mereka boleh membantu adik mendapatkan bantuan untuk mengesal ada atau tidak adik mengalami tanda-tanda awal penyakit mental. Terdapat simptom-simptom penyakit mental yang sangat serius dan perlu diberi perhatian dengan segera, ya, yaitu mencederakan diri sendiri, rasa ingin bunuh diri, ya, halusinasi dan juga delusi. Jadi adik-adik, kita janganlah menghina kawan-kawan yang mengalami masalah atau penyakit mental. Itu bukanlah perkara yang mereka minta. Penyakit mental boleh dihidapi sesiapa sahaja, tanpa mengira umur, jentina, bangsa, agama, dan pangkat.